Bawakan perkembangan terkini dan ketibaan pesawat nanti dijangkakan pada 9 pagi. Kita juga nak memberikan ulasan dan juga sedikit pengetahuan kepada anda. Ini juga merupakan kerjasama yang cukup erat antara kerajaan Malaysia dan juga China, dan ini membolehkan kita mendapat manfaat bahawa mendapat keutamaan khususnya dari negara China bagi pembekalan vaksin yang dikeluarkan oleh pihak Sinovac. Jadi kita melihat bagaimana jaringan keutuhan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China ini. Kita bersama dengan Dr. Nirwandi Nordin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga Informasi Universiti Teknologi Mahara UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Doktor, kalau kita lihat Malaysia sendiri telah disenaraikan sebagai negara yang diberi keutamaan dalam penerimaan vaksin itu sendiri. Dan bagaimana doktor melihat dengan adanya hubungan ini dapat mengukuhkan lagi hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China? Dalam kita membicarakan tentang isu keselamatan kesihatan yang semakin menjadi satu benda perkara global, isu untuk memastikan keselamatan kesihatan itu menjadi satu global agenda atau objektif memastikan semua negara-negara berada dalam keadaan selamat menghadapi pandemik COVID-19, keselamatan kesihatan. Vaksin ni telah menjadi satu cetusan inovasi dalam elemen keselamatan kesihatan yang penting. Dan sudah tentunya dalam pemberian vaksin kepada negara-negara di seluruh dunia, terdapat pelbagai pengeluar vaksin dari seluruh negara seluruh dunia yang cuba untuk membantu bagi menyelesaikan masalah pandemik ini. Dan garis panduan di atas dan bawah WHO, vaksin-vaksin ini perlu melalui beberapa fasa-fasa clinical trial. Dan sudah tentunya selepas ini berlaku, negara-negara yang mempunyai vaksin, keupayaan vaksin akan membantu untuk memberikan ruang, menyalurkan bantuan kepada negara-negara yang memerlukan vaksin. Dan ini merupakan satu perhubungan diplomasi. Sebab itu dalam istilah pada hari ini terdapat perkara yang kita panggil sebagai vaksin diplomasi ataupun diplomasi vaksin. Dan diplomasi vaksin adalah satu perkara yang perlu diperakui sebagai satu bentuk perhubungan diplomasi awam yang bergerak dalam jajaran untuk memastikan keterhubungan antarabangsa itu berjalan dengan baik. Khususnya dalam membantu meningkat penghubungan antara dua hala. Kalau dalam aspek perhubungan luar negara, khususnya dalam perhubungan luar negara antara negara-negara dunia, khusus dengan kuasa-kuasa besar, perkara-perkara ini seperti perlu diberi perhatian serius. Dan ini menunjukkan betapa negara kita Malaysia mempunyai satu perhubungan diplomasi awam yang cukup baik, public diplomasi yang cukup baik. Dan kadar keterhubungan ini membuktikan Malaysia terus diiktiraf oleh negara-negara luar. Malaysia terus mempunyai kerjasama yang baik di pelbagai pihak, termasuk kuasa-kuasa besar dunia, dalam memastikan proses-proses penerimaan vaksin ini juga berjalan dalam satu bentuk diplomasi awam yang cukup menarik dan cukup baik. Dan kita telah dipilih antara negara-negara awal yang berupaya mendapat vaksin ini, dan diperakui vaksin-vaksin ini juga yang didapati adalah vaksin-vaksin yang berkualiti setelah melalui fasa-fasa clinical trial terbaik. Doktor sebut pasal vaksin, nampaknya kita dah pun bawakan paparannya terkini. Pesawat yang membawa vaksin yang dikeluarkan oleh syarikat pembekal Sinovac langsung dari Beijing, China telah pun selamat mendarat di SCC Advanced Cargo Center KLIA. Pesawat MH319 yang membawa 200 liter secara pukal vaksin tersebut menggunakan pesawat Airbus 300 passenger to cargo P2C flight. Dan perjalanan vaksin tu kalau kita lihat daripada kilang Sinovac di Beijing sendiri di China dan diuruskan oleh Pharmanagar Logistics Sdn Bhd di Malaysia. Jadi ini langsung juga paparan kami bawakan dari Advanced Cargo Center KLIA. Jadi adakah kita terus ke sana bersama dengan Andy pada waktu ini untuk bawakan perkembangannya? Jadi terus saja bersama dengan Andy Reza dari SCC sekali lagi untuk perkembangan terkini ketibaan vaksin Sinovac. Andy? Baik saudara, alhamdulillah pesawat yang membawa bekalan Sinovac vaksin COVID-19 dari China telah pun tiba di tanah air. Lokasi spesifik bagi pendaratan pesawat Malaysia Airlines MH319 jenis Airbus A330-300 ini adalah di Advanced Cargo Center ACC Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 seperti ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech seminggu yang lalu ataupun pada 21 Februari 2021. Waktu pendaratan bagi pesawat berkenaan adalah 5 minit lebih awal daripada waktu yang dijangkakan, iaitu pukul 9 pagi. Ia berlepas dari Beijing pukul 2 pagi waktu tempatan.
Baik, kalau anda dapat lihat sekarang ini, para petugas Malaysia Airports, Mas Cargo atau lebih dikenali sebagai MAB Cargo Sdn Bhd sedang melakukan persediaan untuk menerima bekalan vaksin COVID-19 keluaran syarikat Sinovac dari China. Inilah saudara wajah-wajah kenamaan yang hadir untuk menyambut ketibaan pesawat yang membawa bekalan vaksin Sinovac dari China. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan juga Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Eugene. Baik saudara, ini dia kalau anda dapat saksikan wajah juruterbang yang membawa pesawat Malaysia Airlines MH319 jenis Airbus A330-300. Momen ini pastinya cukup bermakna buat beliau dan anak kapal kerana berpeluang menerbangkan pesawat membawa bekalan vaksin COVID-19 untuk kegunaan rakyat Malaysia. Dan pastinya saudara, ini menjadi satu momen yang cukup indah dan akan dikenang sampai bila-bila oleh juruterbang dan juga anak kapal yang terlibat membawa satu objek bersejarah iaitu pesawat Malaysia Airlines MH319 jenis Airbus A330-300 yang membawa bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac Life Sciences dari Beijing, China. Baik, anda dapat lihat sekali lagi kami paparkan ini antara wajah-wajah kenamaan yang hadir untuk bersama-sama menyambut ketibaan pesawat yang membawa bekalan vaksin COVID-19 dari China. Mereka sudah pun berada di sini sejak kira-kira 8 pagi tadi, menanti dengan penuh debar dan keterujaan untuk menerima bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac ini. Pastinya saudara, setiap dari pemimpin ini memainkan peranan besar dan sangat penting dalam memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tentunya kita perlu bersetuju saudara bahawa pelaksanaan program imunisasi COVID-19 yang merangkumi usaha untuk memperoleh bekalan COVID-19 ini bukan satu tugas mudah dan juga memerlukan penelitian yang sangat meluas dan terperinci. Kerjasama juga dilakukan bukan sahaja melibatkan pihak-pihak berkepentingan dari Malaysia, malah juga pihak berkepentingan dari luar negara. Persiapan yang dilakukan juga cukup lama dan kerja keras yang dilakukan oleh para pemimpin kita yang diketuai sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita dapat saksikan saban hari tatkala mengikuti berita-berita mengenainya yang dipaparkan di dalam media. Dan alhamdulillah, hasilnya vaksin COVID-19 telah pun diterima oleh Malaysia secara berperingkat sejak seminggu yang lalu atau lebih spesifik pada 21 Februari 2021. Vaksin pertama keluaran syarikat farmaseutical Amerika Syarikat dan Jerman iaitu Pfizer-BioNTech telah pun diterima dan tiba di negara pada seminggu yang lalu. Seterusnya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sepatutnya berlangsung pada 26 Februari berjaya diawalkan pada 24 Februari 2021 menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama yang disuntik bersama-sama dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Baik saudara, satu perkara menarik mengenai pesawat Airbus A330-300 MH319 milik Malaysia Airlines ini, satu kisah yang perlu saya kongsikan kepada anda, menarik sekali kerana kalau ketika ketibaan vaksin keluaran Pfizer-BioNTech kumpulan pertama pada Sabtu lepas, juruterbangnya adalah lelaki, namun juruterbang bagi pesawat MH319 Airbus A330-300 ini dikendalikan oleh juruterbang wanita. Ini satu pencapaian yang cukup membanggakan sekali kerana bukan saja objek tersebut yang menjadi sejarah, malah beliau adalah juruterbang wanita
pertama yang membawa bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac dari China untuk kegunaan seluruh rakyat Malaysia. Baik, kalau juga kami dapat paparkan kepada anda, sama seperti pesawat yang menerbangkan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech, pesawat ini dihiasi dengan livery ataupun hiasan jalur gemilang sebagai simbolik bahawa vaksin yang dibawa oleh pesawat berkenaan adalah untuk kegunaan seluruh rakyat Malaysia. Baik, ketika ini saudara, petugas MAB Cargo Sdn Bhd sudah pun bersiap sedia untuk menerima atau membawa keluar bekalan vaksin COVID-19 dari kargo pesawat MH319 Airbus A330-300. Ini dia kotak yang mengandungi bekalan vaksin Sinovac dengan nombor pendaftaran RKN 62342PC. Kotak Envirotainer. Saudara, proses pemindahan bekalan vaksin COVID-19 ini perlu dilakukan dengan cekap dan sangat teliti. Justru persiapan awal telah pun dilakukan oleh pihak MAB Cargo Sdn Bhd sejak beberapa hari yang lalu bagi memastikan proses pengurusan logistik semasa penerimaan bekalan vaksin berjalan lancar. Ini dia lambaian daripada juruterbang pesawat MH319 A330-300. Kita dapat saksikan reaksi wajah juruterbang wanita pertama yang membawa bekalan vaksin COVID-19 dan juga tanda bagus. Lambaian yang pastinya menggembirakan setiap individu yang ada di ACC Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 ini. Mengujakan setiap individu yang ada di sini, dan saya harapkan semoga anda yang berada di mana-mana sahaja menyaksikan siaran khas ketibaan bekalan vaksin Sinovac ini akan merasakan keterujaan yang sama dengan apa yang kami rasakan di ACC KLIA 1. Baik saudara, ini dia proses pemindahan bekalan vaksin dari ruang kargo pesawat MH319 sedang berlangsung ketika ini, dikenalikan oleh petugas daripada MAB Cargo Sdn Bhd. Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa proses penerimaan bekalan vaksin COVID-19 ini perlu dilakukan dengan cekap dan teliti bagi menjamin kualiti dan keselamatan selain tahap keberkesanan vaksin kekal terpelihara. Vaksin CoronaVac ini untuk pengetahuan anda perlu disimpan pada suhu antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Ia berbeza dengan vaksin keluaran Pfizer BioNTech yang perlu disimpan pada suhu ultra sejuk iaitu negatif 5 darjah Celsius. Baik saudara, sebaik bekalan vaksin ini tiba di ACC KLIA, proses pemindahan perlu dilakukan dalam waktu singkat iaitu 30 minit sahaja. Kotak vaksin nanti kemudiannya akan disimpan di dalam peranti beban unit ULD sebelum dibawa turun dari pesawat. Ia kemudiannya akan dipindahkan ke dalam lori pengangkut sebelum dihantar ke lokasi penyimpanan yang telah pun ditetapkan. Sedikit saya kongsikan kepada anda saudara mengenai pesawat MH319 A330-300 milik syarikat penerbangan negara Malaysia Airlines. Pesawat A330-300 ini merupakan salah satu daripada 5 jenis pesawat Airbus yang dimiliki oleh Malaysia Airlines. Ia merupakan pesawat kedua terbesar dalam kumpulan Airbus selepas A380-300. Lebar sayapnya ialah 60.30 meter. Manakala tinggi pesawat A330-300 adalah 16.79 meter dan panjangnya 63.66 meter. Pesawat ini menggunakan enjin PW4170 dan berupaya terbang dengan kelajuan maksimum 980 km sejam. Ia memiliki 290 tempat duduk dan terbahagi kepada 3 kelas iaitu ekonomi, ekonomi premium dan perniagaan.
Tiada pengubahsuaian saudara dilakukan terhadap pesawat penumpang tersebut kerana hanya bahagian kargo yang digunakan bagi tujuan penyimpanan bekalan vaksin. Kita tahu sejak pandemik COVID-19 melanda, banyak pesawat penumpang digunakan untuk membawa barangan, khususnya peralatan pencegahan penularan COVID-19 seperti kit ujian dan pelitup separuh muka. Alternatif itu dikenali sebagai P2C atau Passenger to Cargo, penumpang kepada kargo. Kita masih lagi menantikan detik-detik kotak yang mengandungi bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac yang dibawa atau diterbangkan dari Beijing, China untuk dibawa keluar dari ruang kargo pesawat MH319 A330-300 di Advanced Cargo Center Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA 1 di Sepang, Selangor ini. Ini dia kotaknya. Kotak khusus yang digunakan untuk menyimpan bekalan vaksin Sinovac dari China bagi mengekalkan suhu yang telah ditetapkan, iaitu 2 hingga 8 darjah Celsius. Perkara ini sangat penting saudara untuk menjamin kualiti dan keselamatan serta keberkesanan vaksin tersebut kekal terpelihara. Saudara, antara kenamaan yang hadir sekali lagi bagi anda yang baru saja mengikuti rancangan khas ketibaan bekalan vaksin COVID-19 dari China ini, keluaran syarikat Sinovac adalah Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, dan juga turut kelihatan adalah kehadiran Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujing. Baik, kita tahu saudara, ini dia kami paparkan kepada anda secara dekat kotak yang mengandungi bekalan vaksin COVID-19 keluaran syarikat Sinovac. Tertera perkataan the first delivery of Sinovac COVID-19 vaccine to Malaysia ataupun penghantaran pertama bekalan vaksin COVID-19 ke Malaysia. Tertera logo CoronaVac di situ dan di atasnya juga tertera bendera Republik China dan juga bendera tanah air kita, Jalur Gemilang. Kesemua kenamaan yang hadir sekarang ini sudah bersiap sedia untuk sesi penggambaran sebagai simbolik bahawa vaksin COVID-19 keluaran Sinovac dari China telah pun diterima oleh Malaysia. Saudara, satu lagi fakta yang mahu saya kongsikan kepada anda mengenai hubungan erat antara Malaysia dan juga China yang sudah pun terjalin bertahun-tahun lamanya. China, saudara, merupakan antara negara yang paling konsisten membantu Malaysia sejak pandemik COVID-19 mula melanda negara dan dunia pada Disember 2019. Kebukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Semangat yang tersilat dalam peribahasa Melayu itu mendorong kerajaan China untuk terus menghulurkan bantuan kepada Malaysia dalam usaha mendepani pandemik COVID-19. Saya pernah ditugaskan untuk membuat liputan bagi acara penyerahan bantuan daripada kerajaan China kepada Malaysia pada Mac tahun lalu. Dalam tempoh 10 hari sejak 9 Mac 2020, sebanyak 5 siri penyerahan bantuan peralatan perubatan telah dilakukan Republik berkenaan kepada Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar China ke Malaysia pada waktu itu iaitu Bai Tian menzahirkan komitmen China untuk membantu Malaysia mendepani pandemik COVID-19 termasuk membekalkan peralatan perubatan seperti pelitup separuh muka, ventilator dan kit ujian pengesanan COVID-19. Bekas Duta Besar China ke Malaysia itu dalam ucapannya memaklumkan bahawa pakar perubatan China turut berkongsi strategi memerangi wabak COVID-19 dengan pakar perubatan Malaysia. Ini sangat jelas membuktikan, saudara, bahawa pemberian dari Republik China bukan sekadar simbolik berbentuk material semata-mata. Sebaliknya, bukti keagraban hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan Beijing merentasi hal-hal berkaitan ekonomi, malah isu-isu keutamaan, isu-isu kemanusiaan turut menjadi keutamaan oleh kedua-dua negara.
Saudara, spesifik berkenaan usaha untuk mendepani pandemik COVID-19 dalam penghasilan vaksin COVID-19 ini, Kerajaan Malaysia dan Republik Rakyat China telah pun menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan dan juga akses kepada vaksin pada 18 November 2020. Perjanjian ini merupakan platform bagi memberikan Malaysia keutamaan dalam mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19 yang dihasilkan oleh Republik Rakyat China, selain daripada untuk perkongsian ilmu, kepakaran dan memudahkan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi antara kedua-dua belah pihak selaras dengan hasrat untuk memajukan industri vaksin di kedua-dua negara. Maka tidak hairan kerajaan memutuskan agar syarikat tempatan iaitu Pharma Niaga Berhad mengendalikan urusan pembekalan vaksin sebanyak 14 juta keluaran syarikat Sinovac dari China ini untuk kegunaan seluruh rakyat Malaysia. Saudara, kalau kita boleh imbas kembali kumpulan pertama bekalan vaksin Pfizer-BioNTech yang diterima negara pada 21 Februari lalu hadir dalam bentuk botol yang disimpan dalam bekal sejuk beku dipenuhi ais kering. Bagaimanapun, vaksin Sinovac tiba secara pukal, bukan dalam bentuk botol, dan untuk penghantaran pertama ini jumlahnya adalah 200 liter. Ia kemudiannya akan diproses menjadi 300,000 dos vaksin COVID-19. Proses pemotolan vaksin Sinovac ini akan dilakukan di kilang suntikan volume tinggi ataupun SVI milik Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd atau PLS di Puchong, Selangor. Untuk tujuan tersebut, PLS telah pun memperuntukkan hampir 3 juta ringgit untuk mengubah suai kilang berkenaan. Kecekapan teknologi yang dimiliki kilang tersebut dijangka berupaya untuk membetulkan 2 juta dos vaksin sebulan untuk kegunaan rakyat Malaysia. Ketika ini, kotak yang mengandungi bekalan vaksin COVID-19 keluaran syarikat Sinovac dari China akan dibawa ke lori pengangkut sebelum dihantar ke lokasi penyimpanan yang ditetapkan. Ada satu juga fakta yang penting dan juga mustahak untuk saya kongsikan kepada anda mengenai lori pengangkut yang bakal membawa bekalan vaksin Sinovac ke lokasi penyimpanan nanti. Tapi sebelum itu, perlu saya maklumkan kepada anda bahawa kerajaan membayar kos pengeluaran vaksin Sinovac dengan harga lebih rendah berikutan pembotolannya dibuat dalam negara yang dikenalikan oleh syarikat tempatan iaitu Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd. Malah Malaysia juga menerima manfaat menerusi pemindahan teknologi dan perkongsian kepakaran bersama syarikat pengeluar iaitu Sinovac Life Sciences. Untuk jangka panjang dengan kepakaran dan pengendalian teknologi yang dimiliki bakal menggalakkan perkembangan industri vaksin di Malaysia. Dan dengan adanya kilang vaksin, pastinya industri sampingan berkaitan vaksin akan hidup secara semula jadi. Ini satu permulaan yang cukup baik buat perkembangan negara meneroka bidang baharu pasca COVID-19 iaitu industri vaksin. Dan satu juga perkara yang penting untuk saya maklumkan kepada anda dalam usaha untuk membina atau memacu usaha mewujudkan merancangkan industri vaksin di Malaysia, Pharma Niaga juga telah pun memulakan pembinaan kilang khusus untuk penghasilan vaksin di negara ini. Dan ia dijangka akan selesai dan beroperasi sepenuhnya pada tahun hadapan iaitu tahun 2022. Spesifik mengenai vaksin Sinovac dari China ini, ia telah pun melepasi ujian klinikal tahap ketiga di beberapa negara termasuk Brazil, Turki dan juga Indonesia. Berdasarkan data interim, ujian klinikal fasa ketiga Sinovac dari Turki membabitkan lebih 7,000 sukarelawan telah pun mencatatkan keberkesanan sebanyak 91.5%.
Manakala di Indonesia, negara jiran kita pula melibatkan 1,600 sukarelawan merekodkan keberkesanan sebanyak 65%. Kajian klinikal fasa ketiga Sinovac di Brazil melakar kejayaan 100% apabila tiada petugas barisan hadapan di negara itu memerlukan rawatan rapi ataupun meninggal dunia selepas mendapat suntikan. Dan kerajaan Hong Kong kemarin telah pun meluluskan penggunaan vaksin Sinovac ini untuk tujuan kecemasan bagi penduduk di hab kewangan tersebut. Di Malaysia bagaimanapun penggunaan ataupun vaksin Sinovac keluaran China ini masih lagi di peringkat untuk mendapatkan kelulusan oleh bahagian regulatori farmasi negara NPRA Kementerian Kesihatan KKM. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan bahawa KKM masih belum dapat memutuskan tahap keberkesanan vaksin berkenaan sehingga penilaian itu selesai. Justru kehadiran 200 liter vaksin Sinovac secara pukal hari ini bertujuan untuk memenuhi keperluan pendaftaran vaksin yang ditetapkan oleh NPRA. Kesemua vaksin COVID-19 Sinovac yang telah dibotolkan akan dinilai untuk memastikan kualiti, keselamatan dan keberkesanannya sama seperti yang dihasilkan di China. Bagi semua rakyat Malaysia, tahniah diucapkan kepada Pharmaniaga Berhad. Ini dia sesi bergambar melibatkan kenamaan yang hadir pada hari ini sebagai simbolik bahawa vaksin COVID-19 keluaran Sinovac telah pun diterima secara rasmi oleh Malaysia. Ini dia kita dapat lihat Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein kelihatan sangat akrab dengan Duta Besar Malaysia ke China. Kemesraan ini juga menggambarkan betapa utuh dan eratnya hubungan diplomatik dua hala antara Beijing dan juga Kuala Lumpur. Saudara, selepas ini kesemua bekalan vaksin Sinovac ini akan dibawa ke lokasi penyimpanan yang ditetapkan. Proses pengedaran vaksin Sinovac akan dikendalikan oleh anak syarikat milik Pharmaniaga iaitu Pharmaniaga Logistik. Penghantarannya menggunakan laluan darat dan udara menyebabkan kenderaan terlibat berisiko menjadi sasaran penjenayah. Kerana kita perlu bersetuju bahawa hakikatnya bekalan vaksin yang dihasilkan oleh syarikat pengeluar adalah terhad dan tidak mampu memenuhi permintaan penduduk dunia dalam tempoh singkat. Vaksin merupakan emas baharu atau the new gold. Situasi tersebut secara tidak langsung meningkatkan risiko ancaman keselamatan di sepanjang rantaian pembekalan vaksin COVID-19. Agensi Keselamatan Siber dan Infrastruktur Keselamatan CISA Amerika Syarikat sebelum ini telah pun mendedahkan 6 ancaman fizikal yang mungkin berlaku, antaranya kecurian, rampasan besar-besaran dan juga penembak aktif. Kes jenayah tersebut telah pun dilaporkan di beberapa negara yang lebih awal menerima bekalan vaksin. Untuk itu, saudara, Pharmaniaga Berhad telah pun mengambil langkah proaktif mewujudkan pelan tindakan kawalan keselamatan melibatkan penggunaan peranti elektronik berteknologi tinggi. Sistem pemantauan berasaskan internet kebendaan atau IoT diletakkan pada setiap pengangkutan yang membawa bekalan vaksin Sinovac bagi mengesan pergerakannya sepanjang proses pengedaran. Ia juga bagi memastikan suhu vaksin berada pada julat yang ditetapkan. Maklumat masa sebenar akan disalur terus kepada pengilang dan penerima bekalan vaksin. Dan pastinya dengan pengalaman 26 tahun mengendalikan ubat-ubatan berdasarkan ketetapan amalan pengedaran baik atau AEB, pengurusan dan pengedaran vaksin di negara ini sewajarnya lancar dan teratur. Sebentar tadi dapat anda saksikan pengarah bahagian logistik Pharmaniaga, ini dia, sedang pun membuat penilaian terakhir terhadap kotak-kotak yang mengandungi bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac dari China sebelum ia dimasukkan ke dalam lori pengangkut yang dilengkapi dengan sistem berteknologi tinggi iaitu internet kebendaan IoT untuk mengesan pergerakannya di sepanjang rantaian pengedaran bekalan vaksin tersebut. Kalau juga anda dapat lihat, sekarang ini bukan saja di lokasi lori pengangkutan ini, malah di keseluruhan kawasan Advanced Cargo Center ACC Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, petugas keselamatan bersiap sedia
bagi menghadapi sebarang risiko ancaman keselamatan daripada penjenayah. Saudara, acara penerimaan bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac telah pun selesai. Beberapa kenamaan telah pun berada di kenderaan khas untuk beredar dari Advanced Cargo Center ACC lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang Selangor ini. Saya difahamkan selepas ini akan berlangsung sidang media khas sempena ketibaan bekalan vaksin Sinovac dari China ini yang akan diketuai atau dikemudi oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan juga wakil dari Pharma Niaga Berhad, mungkin ketua pengarah urusannya iaitu Datuk Zulkarnain Mat Yusof. Saudara, Pharma Niaga Berhad telah pun memberi jaminan vaksin COVID-19 Sinovac yang diterima rakyat di negara ini adalah selamat, berkesan dan halal. Sebelum ini, Ketua Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Pharma Niaga telah pun memaklumkan bahawa vaksin yang dihasilkan menggunakan teknologi virus tidak aktif itu merupakan kaedah paling berkesan dan terbukti sejak 40 tahun lepas. Kaedah sama juga digunakan untuk penghasilan vaksin penyakit berbahaya antaranya polio dan juga hepatitis A. Teknologi ini telah pun terbukti berkesan berbanding teknologi baharu lain yang belum diketahui risikonya. Malah, berdasarkan kajian klinikal, tiada kesan sampingan serius termasuk vaksin enhanced disease yang dikesan selepas 2 dos vaksin berkenaan diberikan kepada peserta dan majoritinya hanya mengalami tindak balas ringan. Pihak Pharma Niaga juga telah meneliti kandungan formula serta kaedah vaksin berkenaan dihasilkan dan yakin ia adalah halal untuk digunakan seperti mana yang dinyatakan oleh Majlis Ulama Indonesia. Baik, seperti yang saya maklumkan kepada anda di awal tadi saudara, setakat 16 Februari lalu Malaysia telah pun mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 banyak 66.7 juta dos melalui fasiliti COVAX dan pembelian awal daripada 5 pengeluar vaksin COVID-19. 5 syarikat pengeluar tersebut adalah Pfizer BioNTech dari Amerika Syarikat dengan kerjasama syarikat Jerman. Kedua adalah AstraZeneca dari United Kingdom, Sinovac dari China, CanSino Bio dari China dan juga Sputnik V dari Rusia. Keseluruhan bekalan 66.7 juta dos yang telah pun ditempah oleh kerajaan Malaysia itu mampu untuk menampung keperluan 109.65% penduduk di negara ini. Baik saudara, sedikit informasi antara negara-negara yang sudah pun menggunakan vaksin Sinovac keluaran China ini adalah Republik Berkenaan sendiri, Indonesia, Turki, Chile, Hong Kong, Brazil dan juga Cambodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat hadir tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana bersama. Baik saudara, seperti yang telah saya maklumkan kepada anda tadi bahawa bekalan vaksin Sinovac keluaran China ini masih lagi dalam peringkat untuk mendapatkan kelulusan oleh bahagian regulatori farmasi negara NPRA, Kementerian Kesihatan KKM. Pengarah urusan Pharma Niaga Berhad Datuk Zulkarnain Mat Yusof sebelum ini pernah memaklumkan bahawa proses ataupun kelulusan vaksin COVID-19 Sinovac ini dijangka akan dikeluarkan ataupun diperoleh daripada NPRA pada hujung bulan ini ataupun awal bulan depan dan ia dijangka dapat diedarkan kepada seluruh rakyat Malaysia pada penghujung Mac ataupun awal April. Untuk makluman anda saudara, Pharma Niaga Berhad telah pun diberikan hak untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac Life Science, syarikat farmaceutical dari China sebanyak 14 juta dos. 12 juta daripada 14 juta bekalan yang
dibekalkan oleh Sinovac kepada farma niaga itu adalah untuk kegunaan Kementerian Kesihatan, manakala baki 2 juta lagi adalah untuk kegunaan sektor swasta dan juga pekerja asing. Bagaimanapun, perkara tersebut masih di peringkat cadangan bersama pihak kerajaan. Keputusan muktamad mengenainya akan diumumkan setelah kajian keboleh laksanaannya selesai. Baik saudara, telah pun selesai acara penerimaan bekalan vaksin Sinovac dari China. Pesawat tersebut sedikit saya kongsikan kepada anda. MH319A330-300 telah pun mendarat pukul 8.55 pagi di ACC Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Sekian dahulu saudara, perkembangan dari ACC KLIA Sepang Selangor. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri untuk meneruskan perbincangan lain. Silakan. Baik, terima kasih Andy Reza Rohaidan langsung dari ACC pada waktu ini. Baik, kita terus bawakan perkembangan terkini